Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk kepada chapter 7. Tajuk utama kita adalah input dan output. Okey, secara asasnya seperti yang kita tengok, input dan output ni adalah barangan yang perlu dimasukkan di dalam komputer, iaitu dinamakan input device. So hari ni kita nak refresh masa chapter awal-awal kita ada input dan output. Hari ni kita akan bagi penerangan tentang input dan output sahaja. Okey, jom kita tengok. So dekat sini awak nampak ada pelbagai jenis barangan input. Ada keyboard, pointing device, touch screen, pen input, motion input, voice input, video input, scanner, reading device. Macam-macam lah data yang kita nak masukkan dalam komputer. So dekat sini awak tengok, benda yang pertama kita tahulah keyboard. So keyboard ni, ni keyboard yang biasa yang awak tengok ni. Apa yang ada dekat keyboard ni? Keyboard ni kita nak masukkan data berbentuk huruf ataupun nombor ataupun simbol. Inilah fungsi keyboard. Selain tu adalah navigation key, iaitu arrow dia kan. Lepas tu ada media control button, boleh play, stop. Ada setengah keyboard pula kita ada internet. Maksudnya browser. Bila kita tekan logo E tu, dia terus buka Internet Explorer. So mudah untuk search lah. Okay. Keyboard pula ada beberapa jenis. So kalau kat sini awak tengok yang ni laptop. Okay. Keyboard untuk laptop. Ni keyboard untuk tablet. Yang ni OSK. Kita panggil OSK lah. On screen keyboard. Keyboard dekat dalam tablet ataupun smartphone. Ini pula masa ada satu chapter yang kita belajar RSI yang lenguh tangan kan. Sakit tangan bila type apa semua kan. So ada satu perkataan dipanggil ergonomik. Okay. Ergonomik ni perkataan yang comfort, efficient and safety. So dekat sini contoh dia adalah keyboard ergonomik. Keyboard dia lebih macam ni kan. So tangan kita tidak mudah untuk lenguh. Ini pula adalah alat yang mengawal pointing device. Pointing device tu adalah pointer yang kita panggil arrow, mouse apa semua ni kan. Yang benda gerak-gerak ni. Okay, ni pointer. Okay, mouse ni dia dikawal dengan tangan, tapak tangan. Kita letak tapak tangan. Okay. Ini ada dua jenis. Satu yang touch mouse, satu lagi klik macam biasa. Yang ni physical, yang ni touch. Touch ni mahal lah, beberapa ratus. Yang ni murah je. Okay. Bawah dia pula kita ada laser. Dulu kita ada apa ni kita panggil ball. Dia ada trackball. Dia ada ball bola besi dekat dalam tu. Dia salut dengan getah. Tapi sekarang dah tak ada dah. Lebih mudah kita gunakan laser. So tengok sikit. Selain daripada mouse, kita boleh guna touchpad. Touchpad ni selalu ada dekat laptop lah. Okay. Dalam exam kadang-kadang dia ada tanya, what is small flat rectangular? Benda-benda ni. Bila awak jumpa je keyword benda ni, maksud dia adalah touchpad. Ni trackball. Zaman sekarang dah tak ada dah. Yang saya tahu dekat KLCC je ada. Benda ni kan. Yang ni dia macam mouse tapi dia tak boleh bergerak. Tangan kita tak boleh bergerak. Yang boleh bergerak adalah bola saja dengan menggunakan kita punya ibu jari. Kita akan tolak bola ni bagi bergerak. Okey, selain daripada tu, kita juga ada touch screen. Okey, touch screen ni macam biasalah smartphone kan ada touch screen. Selain daripada touch screen, kita ada touch sensitive. Touch sensitive display ni dia macam button tapi button tenggelam kan bila tekan. Tapi dia tak tenggelam. Bila tekan dia macam jenis macam touch. Dia akan terus jadi. Kebanyakannya dia dekat smartwatch. Smartwatch kan tak boleh nak tekan kan, dekat jam. Tapi dia boleh touch saja. Touch dekat mana? Dekat button. Itu dia panggil touch sensitive display. Okay, ni pen input. Pen input ni kegunaan dia untuk mengawal tulisan, nak lukis dan nak buat pilihan. Contohnya awak nak sign. Okay, bila kita nak sign, tengok. Macam dekat bank kita boleh sign gunakan stylus. Dia panggil stylus lah benda ni. Ataupun digital pen ataupun pen input. Graphic tablet. Graphic tablet ni sama juga macam pen, kecuali dia punya tablet ni kosong. Kita tak nampak apa-apa. Pen akan touch dekat tablet tersebut, tapi tulisan dia akan keluar pada screen monitor kan. Awak nampak lah. Okay. Lain-lain juga input yang boleh masuk dalam komputer. Kita ada motion pergerakan. Contoh kat sini dalam gambar ni dia ada pergerakan bermain golf. Okey. Dia nak main golf dalam game tapi nak hayun golf macam betul-betul. So dia gunakan alat ni.
Dia ada motion sensor lah. Awak hayan benda ni, so dalam screen nampak macam hayan golf betul-betul. Seterusnya voice input. Okay, voice input dan voice recognition. Kena dengar baik-baik ada dua jenis. Voice input ni suara yang masuk dalam komputer melalui mikrofon. Okay, mikrofon masuk terus dalam komputer. Satu lagi, yang kedua ni dipanggil voice recognition. Suara yang dicam, di detect sebagai komputer dan difahamkan dan dia akan lakukan sesuatu. Contoh dia macam Google. Okey, kalau nak search kat Google, hello Google, awak cakap kan. Lepas tu awak bagi tahulah dia apa-apa. Waktu sekarang, cuaca dekat Kuala Kangsar macam mana. So Google boleh jawab, tapi dengan speaking kan. Dia jawab dengan cara dia melakukan pengecaman kepada suara, baru dia proses maklumat tersebut. Voice input dia masuk saja tapi dia tak proses. Voice recognition dia akan proses lah. Komputer tu automatik akan proses. Okay. Contoh yang lain selain Google ada Siri lah. Awak boleh sembang lah dengan Siri ni. Sama juga macam Google, boleh cakap-cakap. Okay. Audio input yang lain juga seperti suara, muzik dan sound effect dimasukkan dalam mic. Itu dia panggil audio input lah. Sound effect kan, macam kita nak buat movie, dia akan masuk macam-macam audio. Music production software. Okay, ada software yang menghasilkan muzik. Dia akan edit lah semua muzik dan bunyi-bunyi tersebut. Ni contoh dia lah. Sound engineer nama dia. Dia akan play lah benda ni. Dia akan gabungkan muzik, bunyi dan suara. Seterusnya kita pergi kepada video input. Okay, tadi ada pergerakan, ada suara. Lepas tu kita pergi kepada video. Video ni bagaimana kita nak masukkan video di dalam komputer. Contoh yang paling mudah, senang je. Ada webcam, rakam dan dia masuk terus ke dalam komputer. Itu video input lah. Ni dia contoh dia. Contoh-contoh lain video input, kita boleh buat video call, kita ada Google Meet. Itu semuanya berdasarkan video input. Okay, kalau Google Meet, Zoom, Webex dan sebagainya, itu dia panggil video conference. Ataupun dengan nama lain dia, kita panggil dia sebagai webinar. Okay, dengan kedudukan yang berbeza, kita boleh berjumpa secara online. Okay. Seterusnya kita pergi kepada scanner. Scanner ni kita nak masukkan sesuatu teks ataupun gambar, grafik ke dalam komputer. Macam mana kita nak masuk? Kita gunakan scanner. Nama yang pertama dia kita namakan sebagai flatbed scanner. Okay, flatbed scanner ni fungsi dia macam ni. Scanner yang kita tahu sekarang ni biasanya yang 3 dalam 1 kan. Ni ada generasi yang mula-mula lah. Dia boleh scan saja. Dan sekarang ni 3 dalam 1 kita boleh print, boleh photostat tu. Tapi konsep asas dia sama je, scan. Kita letak kertas kat sini, kita letak dokumen atau grafik, di scan masuk ke dalam komputer. Okay, scanner selain daripada grafik dan teks, okay, ada juga scanner kita panggil OCR. OCR ni Optical Character Recognition. Okay, OCR ni guna dia bila kita scan terus dia akan copy. Contoh dia, awak pergi dekat Play Store ke dekat iOS punya ni Apple Store. So download OCR. OCR ni awak tangkap je gambar. Contoh ada dokumen awak nak copy kan, tapi awak tak boleh right click copy paste. Dengan ada OCR ni awak scan, lepas tu dia akan extract tulisan saja. Tulisan tu boleh copy paste. Awak tekan dekat tulisan tu boleh copy. Lepas tu awak pergi dekat dokumen mana awak nak, awak paste kan tulisan tersebut. Okey, tu teknologi OCR. Yang kedua kita ada teknologi OMR. Okey, teknologi ni secara mudah dia final exam, student akan tandakan dengan kertas putih menggunakan pensel 2B. Okey, dihitamkan. Lepas hitam, ada mesin akan scan. Mesin tu scan warna hitam tu, itu dinamakan OMR. Mesin OMR. Inilah teknologi OMR. Ini dah lama dah teknologi ni. Okey, seterusnya benda yang boleh di-scan lagi melalui barcode reader. Okey, barcode reader ni macam dekat pasar raya, awak tengok kan, dia scan dan dibaca barcode. Apa yang dibaca, dia membaca jalur-jalur berwarna putih.
Bukan warna hitam, warna putih. Dia akan scan dan masuk ke dalam komputer. Seterusnya QR code. Okay, QR code ni dia macam barcode juga, tapi dia QR lah, dia bentuk 4 segi. So yang ni memang teknologi sekarang lah orang guna kan, untuk mudahkan. Kita ada website, kita boleh jadikan QR, teks, image, audio, semua benda ni boleh tukar kepada QR code. Contoh bayar bil lah, yang ni ditunjuk scan, dah bayar bil. Benda lain lagi yang boleh di scan adalah RFID. Contoh RFID yang terbaru, kita ada Plus menggunakan RFID tool. Okay. So dia lekatkan dekat lampu kan, bila kereta lalu dia akan detect dan buka lah palang. Okay, teknologi RFID ni paling mudah dijumpai di library lah. Setiap buku dia ada tag dia namanya tag RFID. Jadi kalau awak nak bawa keluar buku dekat library, dia akan berbunyi kan, ada apa ni, dia punya gate kan. Bila awak lalu kat situ dia bunyi. So kena scan dahulu baru boleh hilang bunyi tersebut. So kedai-kedai dan library banyak buat benda ni lah, gunakan RFID ni. Benda yang boleh di scan. Okay, ini bukan scan lah, ini tentang kad. Okay, kad magnetik. Ada setengah kad bank yang lama, sekarang pun ada. Okay, belakang dia kan ada warna hitam. Bila kad bank tu belakang dia warna hitam, itu dia panggil magstripe reader. Okay, magnetic stripe. Magnetic stripe ni guna dia bila awak swipe macam ni, dia akan detect maklumat daripada kad tersebut. Okay, contoh-contoh kad ada banyak lah, credit card, debit card, apa benda semua, IC semua. Okay, tapi IC kita sekarang tak ada pakai magnetic stripe lah. Yang ni magnetic stripe ni tengok, kena swipe. Okay, benda yang boleh di scan lagi, kita ada MICR. Yang ni digunakan dekat dalam mesin cek. Bila awak dapat cek, awak nak claim cek, ada dua cara. Okay, pertama pergi ke kaunter, manual lah, isi borang apa semua. Yang kedua pergi dekat mesin. Mesin tu kita akan tulis maklumat masuk kat dalam mesin. Mesin tu dia akan scan, dia akan ambil cek tersebut. So apa yang ada dekat sini, cek ni, dia ada tulisan dengan pen. Okay, pen ni dia berbuat daripada ink. So mesin ni nama teknologinya MICR, Magnetic Ink Character Recognition. Dia akan detect apa yang cek ni tulis, dah masuk ke dalam komputer. Inilah dia MICR ni. Seterusnya kita ada data collection. Okay, data collection ni contohnya dekat mall besar-besar, dekat post office, dekat JNT, pos laju semua ni, dia pakai scanner kan, dia ada handheld device tu, dia pegang. Benda ni kadang-kadang dia akan lalu, dia akan scan. Okay, berapa ribu stok ada dekat dalam dia punya gudang sekarang. Benda ni dia boleh scan. Semua ni dia ada wireless lah. Okay, habis tentang input. So input secara asasnya kita nak masukkan barangan data ke dalam komputer. Masuk. Okay, sekarang ni kita cerita tentang output. Barangan daripada komputer yang telah diproses daripada data jadi information. Okay, information ni hendak dikeluarkan. Dekat mana boleh keluar? Output dia ada 4 benda. Okay, ingat 4. Pertama, kita melalui teks. Tengok kat sini. Okay, pertama kita melalui teks. Kedua, kita melalui grafik. Teks ni tulisan, grafik ni adalah gambar. Ketiga, melalui audio. Bunyi yang keluar melalui speaker ataupun earphone lah. Macam yang tadi, teks dia boleh melalui printer atau screen monitor. Grafik dia boleh melalui printer ataupun screen juga. Dan last kali kita ada video. Video ni boleh dikeluarkan pada monitor saja ataupun mana-mana screen display. Okay, ni display. Display ni atau nama lain kita panggil ni lah, screen lah. Dia boleh menukar visual menjadi teks, grafik dan video. 3 benda. Monitor pula, monitor tu display. Monitor tu secara asasnya dia adalah screen kepada komputer. Dia panggil monitor lah. Okay, dia nama mudah dia ada LCD monitor. LCD ni membawa maksud kepada liquid crystal display ataupun LCD. Sekarang ada banyak dah selain LCD. Kita ada LED, kita ada OLED, kita ada IPS,
macam-macam monitor lah. Untuk gambar lebih cantik ni secara asasnya lah LCD. Ni display. Display ni screen, monitor display, laptop display, kamera display, GPS display, handheld, game display dan smartphone display. Display ni dipengaruhi oleh beberapa benda. Yang pertama kita ada resolution, size screen tu. Berapa banyak pixel pada satu screen. Response time, kelajuan dia respon daripada PC kepada screen. Yang ketiga brightness. Brightness tu kecerahan dia. Dot speed, ni lah dia berapa titik yang ada dekat dalam screen tadi. Dan contrast ratio. Ratio ni keterangan dia. Dia punya color dia. Macam mana dia kawal color tersebut. Monitor sekarang memang gunakan digital signal. Memang tak ada dah manual. Display belakang monitor dia ada beberapa port. Ada DVI port, ada HDMI, ada display port. Tengoklah dekat belakang. Tapi ketiga-tiga ni membawa maksud kita transfer daripada komputer ke luar. Keluar tu ke monitor, ke display. Home user sometimes use DTV, digital television, HDTV. Sekarang memang semua smart TV mempunyai TV HD. HD tu size resolution dia lah. Ni contoh smart TV lah yang ada. TV yang boleh digabungkan ke internet dan dia ada operating system yang tersendiri. Contoh dia Android lah. Next kita ada printer. Tadi display, sekarang printer. Printer ni adalah output device yang mengeluarkan teks atau grafik pada barangan fizikal. Contoh dia, barangan fizikal dia adalah kertas. Selain kertas bolehlah ada plastik, ada macam-macam benda lah kita boleh print kan. Tapi yang secara asasnya kita tahu dia kepada kertas. Ni awak boleh baca balik cara-cara kita nak beli printer. Ada senarai yang banyak lah kat sini. Cara dalam printer awak kena tahu dua benda. Ada dua jenis. Non-impact printer dan impact printer. Non-impact ni printer yang tidak gunakan impact. Apa yang tak guna impact? Semua jenis ni tak guna impact. Banyak jugalah. Kita ada ink, ada foto, laser. Kita tengoklah satu-satu. Dalam non-impact printer kita ada inkjet printer. Ni yang biasalah yang kita tengok. Inkjet ni tak buat dia cair. Tak buat cair. Kita ada boleh beli color kan. Ada merah, biru, kuning, hitam. Yang benda ni dah buat cair ni. Kelajuan dia, kelajuan kita nak tengok print ni dia boleh print laju ke tak, awak kena cari ppm, page per minute. Berapa dalam masa seminit, berapa banyak page dia boleh print. Next kita ada photo printer. Photo printer tadi yang inkjet printer dia boleh print kertas. Yang ni print gambar. Tapi sama juga kebanyakan dia guna inkjet teknologi, maksudnya dakwat dia cair. Ketiga kita ada laser printer. Laser printer ni dia tak gunakan dakwat yang cair tadi. Dia ada dakwat serbuk. Biasanya dia hitam dan putih. Yang warna ada tapi mahal lah. Sebab apa orang suka laser printer? Sebab dia terlalu laju. Kita print dia cepat untuk keluar. Kalau awak tengok mesin photostat, mesin photostat ni lebih laser printer ni lebih kurang sama macam mesin photostat, tapi dia kecil lah. Konsep dia sama, laju dia boleh keluar macam mesin photostat. Ni dia. Photo printer yang menggunakan laser printer. Ini all-in-one printer. Ni printer yang kita tahulah. Multifunction printer. Printer yang macam-macam ada. Boleh scan, copy. Lepas tu ada colornya, dia boleh fax. Next kita ada 3D printer. 3D printer ni printer yang bukan kita print kertas, tapi kita print objek. Kita design 3D di dalam komputer, kita tekan print, mesin tu dia akan printkan dalam bentuk 3D melalui plastik lah. Dia ada plastik cair, dia akan cairkan plastik dan dia buat design model mengikut kita punya model 3D lah dalam komputer. Next kita ada thermal printer. Thermal printer ni adalah printer yang menggunakan kertas yang sensitif kepada haba. Contoh dia paling mudah, kadang-kadang awak pergi dekat kedai ataupun dekat ATM, kita ada print receipt. Receipt tu dia cepat terpadam, atau lama-lama sekali awak simpan dekat mana-mana tempat panas, dia akan hitam semua. Itu menggunakan kertas yang sensitif kepada haba. Sebab apa dia guna kertas sensitif? Sebab printer dia adalah printer yang panas.
Sebab tu dia panggil thermal printer. Thermal printer ni dia gunakan heat sensitive paper. Okay. Next kita ada mobile printer. Ini printer yang kecil, boleh bawa ke mana-mana. Biasanya digunakan untuk print benda-benda yang sikit je lah. Seterusnya label printer, boleh jumpa dekat kedai-kedai lah, dekat Tesco ke, dekat Giant dan sebagainya. Okay, dia guna untuk label tag harga ataupun tag apa-apa benda lah kan. Okay. Lepas tu kita ada plotter. Plotter ni adalah printer yang kita gunakan untuk menghasilkan high quality drawing. Drawing ni lukisan lah. Kita nak menghasilkan sesuatu poster yang high quality, kita kena gunakan plotter. Kebanyakannya plotter ni kita gunakan untuk map lah. Map, sebab peta ni kita perlukan ketelitian kan. Jadi digunakan printer plotter. Dan last kita ada large format printer. Large format printer ni adalah kita nak print poster yang size yang besar. Okay. Contoh saya besar, awak pergi cinema, awak nampak kan poster yang besar-besar. Okay. Di print melalui large format printer. Okay. Tadi saya cakap ada dua jenis, non-impact dan impact. Okay, non-impact tadi ada lebih kurang 10. Ada 10 jenis. Dekat impact printer ni ada satu jenis je. Impact printer ni adalah printer yang gunakan impact. Impact tu dia ada satu jarum-jarum yang halus. Jarum halus ni akan dicelup dengan ribbon. Ribbon tu ada dakwat lah. So dia akan cucuk kepada kertas. Contoh dia macam kat sini lah. Awak pernah pergi, biasanya digunakan dekat stesen bas lah, selalu gunakan. Dia ada tiket. Kalau kita beli kejap tu, dia akan print. Dia bagi tiket, tapi bila awak tengok betul-betul dekat tulisan tiket tu dia ada dotted. Ada titik-titik. Titik-titik tu, dan printer dia berbunyi agak bising lah. Okay, jadi printer yang digunakan adalah impact printer. Yang ni, impact printer ni. Next output device kita ada speaker. Speaker ni dia keluarkan audio. Audio tadi bunyi dia nak keluar daripada komputer melalui speaker. Okey, contoh kat sini speaker ni ada satu jenis speaker. Okey, speaker ni kalau kiri kanan ni kita panggil dia satellite speaker. Kalau tengah-tengah dia ada bulat macam ni, biasanya dia adalah dipanggil subwoofer. Ini adalah tempat yang mengeluarkan bass. Biasa bila bass kuat kan, bila dengar bunyi duf 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 duf, okey, bass yang kuat dia gunakan subwoofer. Dan tengah-tengah dipanggil central speaker. Okey, selain daripada speaker, bunyi juga keluar dekat headphone dengan earbud ataupun earphone lah kita panggil. Ni headphone atas kepala macam ni, earbud atau earphone dia dekat telinga, masuk kat telinga. Okey, output lain yang boleh keluar adalah data projector. Okey, data projector dia nak keluarkan skrin yang lebih besar. Contoh tadi monitor kecil kan, nak besar lagi kita guna data projector. Macam projector dekat dalam kelas lah kita guna. Ni dia memampakkan image dan video. Okey, interactive whiteboard. Interactive whiteboard ni adalah satu jenis whiteboard dengan kita ada projector yang boleh touch. Maksudnya dekat gambar ni, kanak-kanak ni, budak-budak ni boleh touch. Bila touch kat sini apa jadi? Dia ada efek. Macam kita mengawal mouse ni. Ini dipanggil interactive whiteboard. Okey, output device yang lain kita ada controller lah, controller untuk game. Kita ada joystick, ada wheel, ada gamepad dan motion sensing. Kalau awak ingat tadi yang main golf dia kata input kan, tapi yang ni output. Okey, kalau awak fikir balik, output device dengan input device untuk game ni adalah benda yang sama. Bila awak tekan, maksudnya dia masukkan data awak ke dalam komputer. Okey, lepas tu game pun bergerak. Lepas game bergerak, game tu ada tindak balas. Tindak balas dia akan pergi kepada joystick balik. Contohnya dia tunggu apa benda pergerakan yang kita nak buat. Ataupun dia ada vibration lah, getaran dekat dalam joystick tersebut. Benda-benda ni datang daripada output device. Okay, ini adalah contoh kepada assistive technology untuk input output. Okay, kalau dekat sini dia kata untuk orang yang
golongan OKU lah. Okey. Tak semua orang boleh gerakkan mouse macam biasa kan. So dekat sini ada satu teknologi, dia kata kan dia boleh pakai topi. Dekat topi tu dia ada lekat satu sensor lah. So sensor ni dia akan detect dengan kamera. Contoh dalam ni lah dia akan detect. So topi ni kita akan gerak kepala atas, bawah, kiri, kanan, dia akan ikut. Apa yang akan ikut? Dia punya pointer dekat dalam skrin tu akan ikut. Jadi inilah teknologi yang digunakan. Okay. Selain tu, kalau printer pula, dia nak print tulisan braille. Sebab tulisan braille kan halus-halus kan, mana boleh buat sendiri. Jadi dia ada printer khas. So printer khas ni dia akan tekan dan dia akan print. Okey, sampai setakat ni sahaja kita ada summary dia lah. Apa itu input, apa itu output. So boleh fikir balik, refresh balik. Dalam input ada data yang kita hendak masuk ke dalam komputer. Output pula ada information atau maklumat yang kita hendak keluarkan daripada komputer. So boleh beza input dan output. Okey, setakat ni sahaja. Sekian, terima kasih.